Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila arwahi muallifi hadzal kitab wa masyayikhihi wa walidayhi wa masyayikhina wa walidina wa li amwat muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha syai'un lillahi wa lahum. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله العظيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المؤلف مصنفه رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, hai anakku, bermula firman Allah Ta'ala. Bermula firman Allah Ta'ala, dan daripada malam sembahyang tahajud olehmu dengan dia sunan bagi engkau. Itu amron dan dengan waktu sahur bermula mereka itu meminta ampun, mereka itu syukur dan minta ampun mereka itu dengan waktu sahur, yaitu zikir.
Agak faham dah tu. Baik. Jadi pertama sekali, marilah kita sama-sama merafahkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curah rahmatnya, dapat kita menyambung dan meneruskan lagi pengajian kita, yakni kitab Ayyuhal Walad, yang asalnya karangan bagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian diterjemahkan oleh salah seorang daripada ulama-ulama Fatani rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sambung balik, kebetulan pada hari ini hari 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ada kita nak baca kitab ataupun nak baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita kaitkan juga sedikit lagi dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sambung balik pada pengajian kita hari ini, iaitu pada muka surat 6. Kan, muka surat 6, 8 baris daripada bawah. Katanya, hai anakku, 8 ke 7, 7. Hai anakku, bermula firman Allah Ta'ala itu, dia terjemah terus firman Tuhan tu. Dan daripada malam semayang tahajud olehmu dengan dia, dengan semayang tahajud itu sunat bagi engkau. Itu terjemahan daripada firman Tuhan yang asal ialah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asal ayatnya gitu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sambungannya apa? Sambungannya ialah asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, dalam surah Isra ayat 79. Jadi dia terjemah dan daripada malam semayang tahajud olehmu dengan dia, yang dekat semayang tahajud itu sunat bagi engkau. Jadi perkataan itu, firman Tuhan itu kita panggil apa? Itu amar. Apa maksud itu amar? Itu amrun. Baik. Amrunnya apa maksud? Maksudnya adalah satu bentuk perintah atau satu bentuk arahan atau suruhan. Kan? Jadi apa maksud? Maksudnya dia nak beritahu begini. Dengan makna apa? Dengan makna hendaklah kita ini selalu mengingati firman Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada dalam surah Al-Isra ayat 79. Allah Ta'ala berkata apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi maksud dalam ayat itu mengandungi apa, tuan-tuan? Hadirin sekalian, maksudnya terkandung di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi ialah apa? Satu bentuk suruhan, satu bentuk perintah, satu bentuk arahan, yakni Allah Ta'ala menyuruh dan memerintah dan juga mengarahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya
Nabi kita mengerjakan sembahyang sunat pada pertengahan malam. Kan? Itu maksud wa minal laili, dan setengah daripada malam itu fatahajjad bihi, maka sembahyanglah tahajud engkau dengan dia nafilatan lak, sebagai sunat bagi engkau. Jadi ini satu bentuk perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu juga satu bentuk arahan dan juga suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian? Jawabnya adalah kerana orang yang tidak bangun mengerjakan amal ibadat pada tengah malam, orang ini di akhirat nanti akan jadi orang susah, orang fakir, miskin amal ibadatnya. Ini sebagaimana kita tengok di dalam hadis yang telah lalu, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seorang lelaki daripada kalangan sahabat. Nabi kata, ya fulan, la tuktsirin nauma, fa inna kathratan naumi bil-lail tad'u sahibahu faqiran yawmal qiyamah. Nabi sebut begitu. Ya fulan, wahai si fulan, la tukthirin naum, jangan engkau memperbanyakkan tidur pada waktu malam. Jangan engkau memperbanyakkan tidur pada waktu malam. Pasal apa Nabi kita tak bagi banyak tidur? Bukan Nabi tak bagi tidur, faham tak tu? Yang Nabi kita tak bagi ialah banyak tidur, bukan tak bagi tidur. Tidurlah kan, tapi jangan banyak tidur pada waktu malam. Habis nak buat apa? Tak tidur pada waktu malam, bangun pada waktu malam, sembahyang pada waktu malam, berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu malam, bermunajat kepada Allah Ta'ala pada waktu malam, beristighfar kepada Allah Ta'ala pada waktu malam. Itu maksudnya. Kerana apa Nabi kita melarangkan kita umatnya ini daripada banyak tidur pada waktu malam? Kerana Nabi sebut fa inna kathratan naum bil-lail, kerana banyak tidur pada waktu malam itu tad'u sahibahu faqiran yawmal qiyamah, akan menjadikan orang yang banyak tidur pada waktu malam itu menjadi fakir, susah pada hari kiamat nanti. Ni ya. Maka sebab tu Allah Ta'ala perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak, dan setengah daripada malam itu hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat tahajud sebagai sunat bagi engkau. Baik. Kalau orang tanya kita pula, ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia sebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, laka bagi engkau. Engkau tu dituju kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Apa kata, oh ayat tu dituju pada Nabi, bukan pada aku. Dia kata gitu. Kan? Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita kena ambil faham mengikut kaedah ilmu usul tafsir. Dalam kaedah ilmu usul tafsir, kaedahnya berbunyi begini: wa ma bihi qad khutiba an-nabiyyu ta'mimuhu fa huwa al-mazhab as-sunni. Itu kaedahnya. Setiap ayat
yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat itu ialah mencakupi umat. Maksudnya, kalau di dalam ayat ini Tuhan sebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bangun pada tengah malam sembahyang sunat tahajud. Itu ditujukan pada Nabi, sebenarnya ditujukan juga kepada kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidahnya. Wa ma bihi qad khutiba an-nabiyyu ta'mimuhu. Setiap ayat yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu umum. Ta'mimuhu itu jadi umum, melengkapi, mencakupi umatnya. Jadi maknanya apa? Maknanya kita ini, yakni Al-Imam Al-Ghazali menasihatkan kepada kita supaya kita hendaklah selalu ingat firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini yaitu Tuhan suruh kita bangun pada waktu malam, berbuat ibadat kepadanya, berzikir kepadanya, beristighfar kepadanya, munajat kepadanya, supaya apa? Supaya kita ini tidak jadi rugi, tidak jadi miskin, tidak jadi fakir susah pada hari kiamat nanti. Karena amalan pada waktu malam inilah yang akan mengayakan kita, yang dapat melepaskan kita pada kesusahan, kesulitan dan juga kesukaran pada hari kiamat kelak. Adalah tuan-tuan memperkenalkan hadirin tidak sekalian. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang tidak bangun pada waktu malam, walaupun dia berjaga 3-4 kali bagi kecil, bahaya besar dan bahaya kecil, tidur bersambung balik sampailah masuk waktu subuh, barulah dia bangun, maka orang ini dikategorikan sebagai ghafilun, orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sebagai orang yang lalai. Sedangkan orang yang lalai ini dilarang oleh Allah, seperti dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wala takum minal ghafilin, dan jangan jadi kamu itu daripada kalangan orang yang lalai. Walaupun dia dapat sembahyang subuh, tapi dia tak dapat sembahyang malam, dia tergolong daripada kalangan orang yang lalai. Walaupun dia dapat sembahyang berjemaah subuh, tapi dia tidak dapat beristighfar pada waktu sahur, dia tidak dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada 1/3 malam yang akhir, maka dia tergolong daripada kalangan orang yang lalai. Apa kita nak kata kepada orang yang tak sembahyang subuh tanpa ada apa-apa uzur? Ini orang panggil laki-laki lalai. Maka orang yang lalai tempatnya di mana, tuan-tuan? Tempatnya ialah dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana ayat Allah Ta'ala berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tuhan kata, sesungguhnya kami jadikan kebanyakan jin dan manusia itu tergolong dalam neraka Jahannam. Mereka ada hati, ada otak, tidak berfikir. Mereka ada mata, tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat para alim ulama.
maka mereka itu seumpama binatang ternakan, bahkan lebih teruk lagi daripada binatang ternakan. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Disebutkan di awal ayat, walaqad zara'na li jahannam, kami jadikan bagi neraka jahanam itu kebanyakan jin manusia. Jadi ciri-ciri orang yang ahli neraka, orang yang lalai. Allah ni lah tuan-tuan. Sebab tu kita kena ingat selalu ayat ini. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan setengah daripada malam itu bangunlah buat tahajud, dan untuk kita buat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dipanggil amrun. Ini maksudnya ni, bermula firman Allah Ta'ala, dan daripada malam semayang tahajud olehmu dengan dia sunat bagi engkau. Itu dinamakan dia amrun. Amrun itu maksudnya satu bentuk perintah atau suruhan atau arahan. Yakni Allah Ta'ala memerintah kita hamba-hambanya ini supaya kita bangun malam bertahajud. Allah Ta'ala menyuruh kita hamba-hambanya ini bangun tengah malam bertahajud. Demikianlah Allah mengarahkan kita sekalian hamba-hambanya ini bangun malam bermunajat, beristighfar, bertahajud dan sebagainya, amal ibadat yang lain. Kerana itu akan dapat mengayakan kita pada hari kiamat, dan juga akan dapat melepaskan kita daripada kesukaran, kesulitan, kepayahan pada hari kiamat kelak. Itu satu. Baik, kita tengok lagi dia kata dan dengan waktu sahur bermula mereka itu meminta ampun mereka itu kita panggil apa? Itu syukur. Nak faham lagu mana pula ni? Lagu ni. Jadi dalam satu ayat Al-Quran, iaitu ayat yang berbunyi wa bil ashari hum yastaghfirun. Tengok dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Dalam surah Az-Zariyat ayat 18, firman Tuhan yang berbunyi wa bil ashari hum yastaghfirun. Terjemahnya apa? Dan pada waktu sahur, dan dengan waktu sahur bermula mereka itu meminta ampun mereka itu. Itu terjemah bagi ayat tersebut. Kan? Baik. Jadi ayat itu dikatakan apa? Dia kata itu syukur. Maksudnya apa? Maksudnya terkandung di dalam firman Allah Ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun. Terkandung di dalam firman itu makna syukur, yakni makna terima kasih. Bahasa apa dia katakan makna terima kasih? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, jadi kita syukurlah kerana apa? Kerana dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji. Dengar baik-baik. Kerana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang bangun pada waktu sahur, kemudian bukan makan saja, tapi mereka bangun pada waktu sahur, mereka berbuat ibadat kepada Allah, kemudian mereka memperbanyakkan beristighfar kepada Allah. Ingat, orang yang bangun pada waktu sahur, kemudian dia banyak atau dia memperbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan
yang dilakukan olehnya. Dia astaghfirullahalazim, 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 100 kali, 200 kali, 300 kali, 1000 kali, dan seterusnya. Ikut bilangannya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah pada waktu sahur. Orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Ta'ala puji, apa arti tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian? Tuan-tuan faham lagu mana? Apabila Allah Ta'ala memuji seorang itu, apa artinya? Apa maknanya? Ini apa maksudnya? Jangan kita lah. Bila kita puji seorang itu, apa makna kita puji seorang itu, dan apa seorang itu dapat faham daripada pujian seorang kepada dia. Contohlah, coba kata gini, seperti seorang suami dia memuji isterinya, amboi nampak cantik macam bidadari yang ini. Apa makna? Begitu juga sebaliknya, seorang isteri memuji suaminya, nampak handsome hari ini, tak mencegah sebelum-sebelumnya. Ini nampak handsome semacamnya. Apa makna? Maknanya isteri itu sayang kepada suaminya. Begitu juga apabila suami memuji isterinya, berarti seorang itu menyayangi isterinya. Demikianlah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya, berarti Allah Ta'ala sangat kasih dan juga sayang kepada hamba-hambanya. Apabila Allah Ta'ala sangat kasih dan sayang kepada hambanya, Allah Ta'ala tidak akan menyiksa hambanya itu. Faham tak? Maka bila mana Allah Ta'ala memuji orang yang banyak beristighfar pada waktu sahur, berarti orang yang banyak beristighfar pada waktu sahur, orang yang disayangi oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah. Maka orang ini tidak akan diazabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur tak kita? Terima kasihlah. Tu bagi ayat ni terkandung dalamnya syukur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu mereka sentiasa meminta ampun kepada Allah. Maka mengandungi dari firman Tuhan ini makna syukur. Terima kasihlah Allah, sebab Allah cinta kasih pada kita, Allah Ta'ala tak akan azab kita. Habis masuk dengan silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik, sambung balik. Kemudian dia kata lagi pula, dan meminta ampun mereka itu dengan waktu sahur. Pula maka ayat ini dipanggil apa? Yaitu ayat Quran yang berbunyi wal mustaghfirina bil ashar. Tengok dalam surah Ali Imran ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar. Ali Imran ayat 17. Jadi dia terjemah terus. Dia tahu mai teks ayat Al-Quran itu dia terjemah dan meminta ampun mereka itu dengan waktu sahur. Itu kita pakai itu zikir namanya. Yani terkandung di dalam firman Tuhan wal mustaghfirina bil ashar, terkandung di dalam firman Tuhan itu zikir. Itu maknanya peringatan. Kan peringatan. Jadi orang yang ingat dengan orang yang tak ingat sama ke tak? Jawabnya tak sama. Itu dia panggil orang yang beramal dengan orang yang tidak beramal sama ke tak? Jawabnya la yastawiyan. Dua-dua itu tidak sama. Orang yang beringat kepada Allah dengan orang yang lupa kepada Allah Ta'ala sama ke tak? Tak sama. Hal yastawiyani la yastawiyan. Adakah keduanya sama? Jawabnya kedua-duanya tidak sama. Baik, sebab apa itu kita tidak sama? Artinya kalau benda itu sama, tentu Allah Ta'ala
tidak menyebut ataupun tidak buat soalan berbentuk hal yastawil a'ma wal basir, adakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Jawab juga tak sama kan? Tak sama juga. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? La yastawiyan, dua-duanya itu tidak sama. Kenapa kita tidak sama? Kerana pertama, Allah Ta'ala memuji orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manakala orang yang tak ingat kepada Allah Ta'ala, itu orang Allah Ta'ala tidak puji dia. Dan orang yang beramal itu Allah Ta'ala memujinya, maka orang yang tidak beramal itu pula tidak dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang beramal, orang itu dirahmati Allah, dilimpahi rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang tidak beramal dengan ilmu, orang itu dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ke tak? Jawabnya tak sama. Itu dipanggil zikir. Jadi orang yang bangun pada waktu malam, tengah malam, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang ini dipuji oleh Allah. Ini zikir beri peringatan. Sebaliknya, orang yang tidak bangun pada waktu sahur, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini namanya apa? Lalai. Sebab zikir lawannya ghaflah. Zikir ingat lawannya ghaflah, lalai. Maka orang yang lalai ini tidak dipuji oleh Allah, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa maksud yang kita baca ni, tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian? Dan ambil maksudnya. Maksudnya ialah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia menyuruh atau dia menyarankan kepada kita supaya kita selalu ingat 3 ayat ini. Ayat yang pertama, ingat wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Ayat yang kedua, wa bil ashari hum yastaghfirun. Ayat yang kedua, yang ketiga, an wal mustaghfirina bil ashari. Selalu ingat 3 ayat ini, insya-Allah tuan-tuan tidak akan jadi susah, tidak akan jadi miskin, fakir pada hari kiamat nanti. Apabila kita selalu mengingati ayat ini dan kita amalkan dengan ayat ini, tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian, akan diangkatkan oleh Allah Ta'ala kepada maqam yang terpuji. Sebab itu Tuhan sebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tengok ayat di belakang ni, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitkan engkau itu, berikan pada engkau itu maqam yang terpuji. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita nak kemuliaan di sisi Allah, kalau kita nak jadi kaya di akhirat nanti, bangunlah malam, berbanyak ibadat, banyak munajat, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita darjat kita diangkat di sisi Allah, kita jadi kaya, tak jadi miskin pada hari kiamat kelak. Segala urusan kita di hari akhirat nanti dimudahkan oleh Allah, tidak disukarkan dan tidak disulitkan, insya-Allah. Ini yang Imam Ghazali sarankan kepada kita ni, ingat 3 ayat ini. Bukan tak ingat dengan mana hafal dah, ingat dengan mana kita amalkan. Amalkan 3 benda ni, iaitulah yang pertama, banyak sembahyang sunat, lebih-lebih kita tahajud pada waktu malam.
Dan juga yang kedua, banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun pada Tuhan daripada tiap-tiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan banyak orang panggil kita merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian coba tengok lagi pula dia sebut di antara nasihat Imam Al-Ghazali kepada kita, dia kata apa? Telah sabda Nabi alaihi salam, Nabi kata 3 suara yang dikasih akan dia, akan 3 suara itu oleh Allah Ta'ala. Pertama-tama suara ayam jantan. Jadi bahasa kita ni, bahasa orang tani, di bahasa orang tani ayam dia panggil ayam. Ada dia tulis ayam. Ayam dia panggil ayam jantan. Kalau bahasa Arabnya panggil adik. Baik. Dan yang kedua, suara mereka itu membaca Quran. Dan yang ketiga, dan suara segala yang meminta ampun dengan waktu sahur. Baik. Hasil teks dalam bahasa Arabnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut kan salasu aswatin, Nabi sebut salasu aswatin yuhibbuha Allah Ta'ala, sautul tiki wa sautul ladhi yaqra'ul Qur'ana wa sautul mustaghfirina bil ashar. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Saya ulangi ya. Hasil teks dalam bahasa Arabnya, Nabi kita bersabda, Salasu aswatin yuhibbuha Allah Ta'ala, sautul tiki wa sautul ladhi yaqra'ul Qur'ana wa sautul mustaghfirina bil ashari. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Itu bila kita tengok teks balik dalam bahasa Arabnya. Baik, maka terjemahnya gini. Ada 3 jenis suara yang disukai, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna yang dikasihi? Yani yang diredai oleh Allah. Itu makna yang dikasih, dengan makna yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala redha dengan 3 jenis suara ini. Apabila Allah Ta'ala redha, insya-Allah tuan-tuan, suara bagi Tuhan punya suara itu, Tuannya itu tidak akan diazab, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Yang pertama dia panggil apa? Sautul tik, suara ayam jantan. Kok mana pula suara ayam jantan dicintai, diredai, dikasihi oleh Allah? Cuba kita tengok apa rahsia suara ayam jantan. Dia tak kata ayam tina. Nabi sebut sautul dik, suara ayam jantan. Dia tak sebut dika. Kalau dika ayam tina, sautul dik, dia panggil suara ayam jantan. Cuba kita fikir, ke mana suara ayam jantan ni diredai oleh Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tak sebut suara cicak, suara nyamuk, lalat, dan juga binatang-binatang yang lain, lembu ke, suara kucing ke, tak juga. Tapi disebut suara ayam jantan. Apa keistimewaan ayam jantan ni? Apa kelebihan ayam jantan ni? Kata ulama, kerana
Suara ayam jantan ini dia bagi apa? Suaranya dia memberitahu, menyedarkan kita bahawa sudah masuk waktu sembahyang. Tuan-tuan tengok kan, dekat subuh ayam jantan pun berkukuk. Dia bagi tahu kepada kita yang mendengar suaranya itu, kata ni masuk dah waktu subuh. Sekali kita tengok pula dekat zuhur dia bunyi pula, ke asar pun dia bunyi. Gitulah seterusnya maghrib kan. Kita sini pasal kita tak dengar suara jantan sebab kita tak belayar kampung kan. Dengar kereta tepi jalan ni, dengar horn kereta, motor dan sebagainya, tak dengar dah. Kalau duduk ke kampung tu mungkin dengar, kita dengar. Bila nak masuk waktu atau hampir masuk waktu sembahyang, dia bunyi, dia berkokok. Jadi dia berkokok tu kerana dia nak memberitahu kepada kita, orang yang mendengar ni, ingatlah, bersiap-siaplah, ni masuk waktu dah ni, tunggu apa lagi, sembahyanglah. Lepas kita kata kat dia pula, awak tak sembahyang, suruh orang sembahyang. Dia cerdik ke kita cerdik? Cuba jawab Hasan. Ayam jantan tu yang cerdik ke kita yang cerdik, atau kita tak cerdik? Jawabnya kita tak cerdik. Sebab apa? Sebab kalau ayam jantan tu boleh jawab balik dan kita faham, kata hang tak erti sebab aku ayam binatang, takkan aku nak sembahyang. Aku bukan taklif, bukan mukallaf. Hang tu manusia mukallaf kan? Nampak tak? Baik, jadi kita jangan tanya balik. Ayam itu menyuruh kita atau menyedarkan kita atau memberitahu kepada kita bahawa waktu sembahyang sudah masuk. Tunggu apa lagi? Sembahyanglah. Tak ada apa-apa kan, sembahyanglah. Itu satu. Ini kerana berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pesan, la tasubbud dika fa innahu yuqidhu fi mawaqitis salah. La tasubbud dik, kamu jangan sekali-kali mencerca atau mencela ayam jantan. Nabi kita larang kita umat ini mencela, memaki amun ayam jantan. Pasal apa Nabi kita tak bagi maki? Fa innahu yuqidhu lis-salah. Ada riwayat fa innahu yadullu ala mawaqitis salah. Kerana ayam jantan itu menggerakkan kita, membangunkan kita kepada waktu sembahyang. Hatta suaranya itu menunjuk kita kepada bahawa sudah masuk dah waktu sembahyang. Itu sistem Nabi larang kan. Pernah satu ketika, ini disebutkan dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra ini bagus tuan-tuan. Kalau tuan-tuan akhir menguasai bahasa Arab, kaedah-kaedah bahasa Arab, disarankan untuk tengok kitab tersebut, bagus. Itu cerita tentang kehidupan binatang. Namanya bersedap Hayatul Hayawan Al-Kubra. Itu bagi kehidupan binatang. Binatang ni mereka ada kehidupan mereka, kan? Mereka juga ada cara-cara mereka, cakapan-cakapan mereka, tuturan-tuturan mereka. Kita tak faham. Mereka juga sentiasa mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak faham bahasa mereka. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun melainkan mereka mengucap tasbih, memuji Allah. La walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kita ini tidak faham tasbih mereka. Mereka memuji Allah,
mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak memahami tasbih mereka, pujian mereka terhadap Allah. Ayam jantan juga bertasbih, tapi kita tidak faham tasbih dia. Jadi pernah satu ketika seorang laki-laki duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seekor ayam jantan di hadapan Nabi kita dan juga laki-laki itu. Maka ayam jantan ini berkokok. Bila berkokok, laki-laki ini dia naik marah, naik angin. Dia marah dekat ayam tu, dia kutuk ayam itu, dia maki ayam itu. Maka Nabi kita berkata, berfirman, la tasubbu wa la tal'anhum. Kau jangan maki ayam itu, engkau juga jangan kutuk atau laknat kepada ayam itu. Fa innahu yuqizu lis-salati, kerana ayam itu menjagakan kita, menggerakkan kita masuknya waktu sembahyang. Baik, itu satu. Sebab itu suara ayam jantan dikasihi, diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan hadirin sekalian, kita kait sikit dengan masalah kita sekarang. Ada orang tak suka kan apabila muadzin, bilai ataupun tukang azan dia melawangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dia nak maki, apa tu bila ni bising, kami nak duduk pun tak senang, ingat azan tu kan. Ini masalah sekarang kan. Dia suruh buka mikrofon bagi dengar dalam masjid saja. Mikrofon luar tak boleh, kacau orang, ganggu orang kan. Jadi kan bahkan ada pihak tertentu minta buat gitu. Kalau boleh azan tu bagi azan dengar dalam masjid saja, tak payah buka speaker fak pakai menara, bising, ganggu. Ada macam-macam lagi. Ni budak-budak itu ni. Jangan tadi. Patutnya kita kena bersyukurlah, berterima kasih kerana Tok Bilal yang melaungkan azan atau muadzin yang melaungkan azan itu mengingatkan kita, menyedarkan kita kata waktu sembahyang sudah masuk. Terima kasih banyaklah, tolong ingat. Kalau tak dengar azan, kita lagi ghalib, kita lagi lupa, kita lagi ghaflah, hanyut dalam kelalaian. Bila dengar azan, tersentak, teringat masuk dah waktu sembahyang. Alhamdulillah. Sebab tu kalau kita nak beli rumah atau nak buat rumah, buatlah pada tempat yang dekat dengan masjid. Apabila kita dengar azan, dengan kuliah dan sebagainya, taklah kita ni ghalib, lalai, lupa, hanyut dalam kelalaian. Sebab ada benda yang boleh mengingatkan kita. Jadi ayam itu juga di antara hikmah Allah Ta'ala menjadi dan menciptakan dia dapat kita mengingatkan. Kalau gitu, tuan-tuan, jangan bela ikan dalam ikan di rumah. Sebab ikan tadi ingat kita kepada sembahyang. Tuan-tuan jangan bela burung dalam sangkap. Burung tak boleh mengingatkan kita dalam sembahyang. Tapi belalah ayam jantan. Jangan bela itik, bela ayam jantan. Bila ayam jantan dia bunyi kok, sedap kita, teringat kita ni masuk dah waktu sembahyang. Kalau bela ikan tak bunyi apa pun dah itu. Kalau bela burung, kita dia ingat dia tak pun. Begitulah kita kita. Allah, inilah kait-kait sikit-sikit kan.
Kai sikit. Bela benda yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cantik. Seperti mana juga kita nak letak frame. Banyak orang kita letak frame apa? Letak frame anak kita bawa dapat ijazah, nak gantung baik. Boleh lah, kan tak boleh kan? Kita letak frame apa ya? Kita letak frame sudu. Bila tengok sudu ingat apa? Makan. Kita letak frame, dalam frame itu ada gambar mi goreng contohnya. Tengok-tengok, oh teringat nak makan mi goreng. Cuba kita letakkan frame di rumah kita seperti kita letakkan di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Oh teringat kita. Tadi aku tak niat lagi i'tikaf. Sekarang bila tengok tu, oh teringat. Kita terus niat sahaja aku i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah. Tuan-tuan niat dah i'tikaf tadi? Jawab ikhlas. Niat atau tidak? Tak ada siapa jawab. Dah lah tu. Tu buku di situ buku apa? Tujuan orang letak di situ nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, tujuan nak mengingatkan kita. Kalau kita lupa i'tikaf boleh ingat, oh aku terlupa i'tikaf tadi. Kan? Ada tak frame Allah Muhammad, Allah Muhammad kan? Dua. Bila kita tengok, oh frame tu Allah mengingatkan kita kepada Allah. Bila kita tengok Muhammad Rasulullah, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi kita bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana jumpa kita letak di keliling kita itu benda yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Kalau nak belah binatang, apa binatang yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Belah ayam jantan. Baik ayam tina kena ada juga datang tak apa ni apa? Tak menetai apa tak biak. Tahu biak kan? Tak membiak. Oh. Baik. Inilah maksud ni ya. Yang pertama, suara yang disukai, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengar pula Nabi sebut wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'ana, suara orang yang suka membaca Al-Quran. Suara orang yang suka membaca Al-Quran, suara itu yang dikasihi, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperbanyakkanlah kita ini membaca Al-Quran. Kerana apa tuan-tuan? Kerana baca Al-Quran itulah seafdal ibadat bagi umat ini. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seafdal ibadah nombor aku dan umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah membaca Al-Quran. Maka orang baca Quran ni macam-macam. Ada yang pandai baca Quran tapi tak faham makna, dapat juga pahala. Tapi yang lebih lagi apabila seorang itu dia pandai baca Al-Quran dan memahami maknanya, pahala dia lagi banyak. Sebab Al-Quran sekarang di bawah tu ada terjemahan. Dia panggil terjemah prakata kan. Bila kita baca tengok terjemah dia atau tengok terjemah. Sebab tu tak faham lagi, kita pelajari pula tafsir Al-Quran. Itu akan membantukan kita lagi untuk menambahkan pahala. Lepas tu bila kita baca, kita faham, amalkan pula dengan isi kandungannya, lagi banyak pahala dia. Sebab tu Nabi kita sebut afdalu ibadati tilawatul Quran. Afdal ibadat umatku iaitu ialah membaca Al-Quran. Baik. Yang ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, dia panggil apa? Suara
segala yang minta ampun dengan waktu sahur. Dia panggil sautul mustaghfirina bil ashar, suara orang-orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Dia bangun pada tengah malam, kemudian dia beribadat sembahyang tahajud dan sebagainya, duduk di atas sejadah, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Suara itu disukai oleh Allah dan diredai oleh Allah. Apabila dia diredai oleh Allah, dia mendapat redha Allah. Maka orang yang mendapat redha Allah, orang ini selamat. Orang ini tidak diazab dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah ni. Jadi yang ketiga ni lah, muafakat dengan 3 ayat tadi. Sautul mustaghfirina bil ashar, suara orang yang minta ampun pada waktu sahur. Ini sepakat dengan ayat tadi. Wa bil ashari hum yastaghfirun, tentu, dan sepakat juga dengan ayat apalagi wal mustaghfirina bil ashar, sama. Jadi maksud Imam Ghazali-nya apa? Maksudnya hendaklah kita ini tidur sikit, berjaga malam, banyak berbuat ibadat, supaya kita di akhirat nanti tidak jadi orang susah, tidak jadi orang miskin pada amal. Itu ya. Kalau kita nak jadi orang kaya, senang di akhirat nanti, lepas daripada azab siksa api neraka, maka banyaklah bangun malam berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud kita mengaji, yang kita pelajari daripada nasihat-nasihat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Itu pesanannya Allah. Dan berkata di Sufyan Ats-Tsauri, panjang lagi nak, masih tak sempat nak kait dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, habis. Cuma kalau kita nak kaitkan sikit boleh, tengok seminit 2. Jadi apa yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali tadi, itu semuanya adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu praktik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bangun pada waktu malam berbuat ibadat. Nabi kita bangun pada waktu malam membaca Al-Quran. Nabi kita juga bangun pada waktu malam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita umat ni disuruh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam ayat Quran Tuhan sebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat. Jadi ayat ini turun kepada siapa? Apa sebab turunnya? Sebab turunnya ialah ada puak Yahudi dan juga puak Nasara. Mereka ini dakwi, kata mereka itu anak-anak Allah dan juga orang-orang yang mencintai Allah. Mereka kata nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini anak-anak Allah, orang-orang yang menyayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka tidak mengikut Rasulullah. Artinya mereka mendakwa mereka mencintai Allah, tapi tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah mereka itu adakah benar atau batil, kadzib, yakni dusta, pembohongan semata-mata. Turun ayat ni, Tuhan kata qul, katakanlah oleh Muhammad Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
fattabi'uni, ikutlah aku. Yani ikut pada bertiga, ikut perkataan aku, ikut amalan perbuatan aku, ikut akhlak dan perangai aku. Mereka ikut Rasulullah, tak ikut perkataan Nabi, mereka tak ikut perbuatan amalan Nabi, mereka tak ikut akhlak kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ikut. Macam mana kamu kata kamu cinta Allah, tak ikut Rasulullah, sedangkan Allah kata kalau kamu cinta pada Allah, kamu kena ikut aku, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kamu mendapat cinta Allah. Yakni barulah cinta kamu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mana tepuk 12 tangan. Bahasa kita kan, tepuk 12 tangan baru bunyi. Kalau tepuk sebelah tangan tak bunyi. Macam itulah juga kita ni. Kalau kita mendakwa, kata kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutlah perkataan Rasulullah, ikutlah amalan pekerjaan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ikutlah akhlak budi pekerti kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa kita benar-benar mencintai Allah. Sebab itu ada seorang ulama menyebut, iaitu disebut ta'sil ilaha wa anta tuhiddu dhir hubbah. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tah, innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Engkau berbuat maksiat kepada Allah, tapi engkau mengaku kata engkau itu mencintai Allah. Kalaulah cinta engkau itu benar-benar, pasti engkau akan taat kepada Allah. Karena orang yang mencintai seorang itu, pasti dia akan taat kepada orang yang dicintainya. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, taatlah Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutlah perkataan Rasulullah, amalan perbuatan Rasulullah, dan juga akhlak tingkah laku kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi sebut tadi, bangun buat sembahyang sunat tahajud tengah malam, itu amalan Nabi. Kalau kita mengaku kita mencintai Nabi, ikut Nabi pada amalan bertahajud pada tengah malam. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu suka baca Al-Quran, kan, maka kita kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran. Kalau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sangat pemurah, bersedekah dan sebagainya, maka ikutlah akhlak Rasulullah. Itu baru nama hakikat mutaba'ah, hakikat mencintai orang yang dicintai. Ini kait sikitlah dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat manfaat dan juga faedah, menjadi bekalan atau panduan pedoman untuk kita meraih cinta Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu adalah perkongsian kita pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina wa saddidna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma akhtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ij'al hayatana ala muhabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
اللهم اجرنا يوم القيامة من المتبعين لشرع القويم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك المتابعة بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وأحكامه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله